Assalamualaikum anak-anak sekalian. Bertemu kembali dalam channel cikgu ya. Kenapa agaknya cikgu tunjukkan gambar piramid yang cantik, yang bertukar color ya? Tentu ada sebabnya. Jadi, hari ini cikgu akan sambung video cikgu yang sebelum ini, masih lagi di ekologi, iaitu di 5.2C, iaitu konsep aras trofik. Okay. 5.2C dalam sukatan pelajaran iaitu konsep aras trofik. Jadi, aras trofik merupakan aras makanan dalam rantaian makanan yang terdapat dalam ekosistem secara berurutan ataupun secara hierarki dari bawah ke atas dalam bentuk piramid. Dalam bentuk piramid. Okey. Contoh ya, pengeluar merupakan aras trofik yang pertama. Begitu juga dengan tikus, pengguna primer. Okey, dan seterusnya adalah pengguna sekunder dan pengguna tertier. Dia berlaku secara berurutan aras makanan ini ya. Okey, kita tengok yang pertama ya. Bagi aras trofik yang pertama iaitu pengeluar. Ya. Aras trofik pertama iaitu pengeluar. Ya, yang mana pengeluar merupakan jumlah besar dalam piramid ekologi. Ya. Jumlah pengeluar ni paling besar berbanding dengan pengguna. Ya. Okay. Dia berada di aras trofik yang pertama. Okay. Yang kedua pula ialah ini dia ya. Pengguna primer iaitu berada di aras trofik yang kedua. Okay, jumlah pengguna primer kurang berbanding pengeluar. Okay. Seterusnya di aras trofik yang ketiga ialah pengguna sekunder. Ya, pengguna sekunder berada di aras trofik yang ketiga. Jumlahnya pun semakin sedikit berbanding pengguna primer. Okay. Dan yang terakhir ialah pengguna tertier. Ya, pengguna tertier adalah pengguna puncak yang mana jumlahnya paling sedikit berbanding pengguna yang lain. Ya. Dia berada di aras trofik yang keempat. Okay. Jadi inilah kedudukan ya, kedudukan dalam rantaian makanan ya, iaitu pengeluar berada di bawah, pengguna primer berada di aras trofik kedua, pengguna sekunder di aras trofik ketiga dan pengguna tertier di aras trofik keempat. Okey, cikgu rasa anak-anak dah faham ya 5.2C. Sekarang cikgu masuk ke 5.2D iaitu proses pemindahan tenaga dalam aras trofik. Ya. Proses pemindahan tenaga dalam aras trofik. Jadi, proses pemindahan tenaga ini merupakan proses pemindahan tenaga dari satu organisma kepada organisma yang lain. Okay. Yang melibatkan proses makan dan dimakan antara pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder dan pengguna tertier. Okay. Pemindahan ini mesti berlaku secara berurutan. Ya. Okay, cikgu ambil contoh pokok ya. Pokok mendapat sumber tenaga daripada cahaya matahari. Ya. Jadi, pokok telah menjalankan proses fotosintesis dan menukarkan tenaga matahari kepada tenaga kimia. Jadi, dalam pokok ini, dalam batang dia, daun dan sebagainya terdapat tenaga. Okay. Apabila berlakunya pengguna primer yang memakan pengeluar ini, maka tenaga daripada pengeluar berpindah kepada pengguna primer iaitu tikus ya. Okey, jadi tenaga daripada pengeluar berpindah kepada pengguna primer. Okey, seterusnya apabila pengguna primer dimakan oleh pengguna sekunder, contohnya ular, tenaga daripada pengguna primer telah berpindah pula kepada pengguna sekunder apabila ia dimakan oleh ular. Okey.
Jadi apabila ular ini pula dimakan oleh pengguna tertia iaitu harimau, maka tenaga daripada ular yang terdapat dalam badan ular ini dalam bentuk tenaga kimia akan berpindah pula kepada harimau. Okey. Apabila pengguna tertia ini mati, maka tenaga daripada pengguna tertia akan diurai oleh makhluk pengurai lalu berpindah ataupun dikembalikan semula kepada pengeluar. Jadi anak panah yang berwarna merah itu menunjukkan proses pemindahan tenaga, ya anak-anak sekalian. Jadi nampak senang, ya, daripada cahaya matahari kepada pengeluar yang merupakan autotrof, maka tenaga dari pengeluar berpindah kepada tikus iaitu pengguna primer. Seterusnya tenaga daripada pengguna primer berpindah pula kepada pengguna sekunder dan seterusnya kepada pengguna tertia. Okey, amat senang, ya. Okey, seterusnya cikgu sambung masih lagi di 5.2D iaitu proses kehilangan tenaga dalam aras trofik, ya. Jadi, kehilangan tenaga merujuk kepada penurunan atau pengurangan sejumlah tenaga secara berturut-turut di setiap aras trofik. Secara berturut-turut di setiap aras trofik disebabkan terdapatnya pembebasan tenaga dalam bentuk tenaga haba dalam setiap aras trofik. Okey, cikgu ambil contoh, ya, bagaimana yang dikatakan pengurangan secara berturut-turut di setiap aras trofik yang mana ia bermula dari aras trofik yang pertama iaitu pengeluar. Ya, kita semua tahu pengeluar merupakan jumlah yang paling besar dalam piramid ekologi. Okey, jadi dalam aras trofik ini pengeluar berada di aras trofik yang pertama yang mana jumlah tenaga yang ada bagi pengeluar cikgu masukkan ialah 100,000 kilokalori. Okey. Okey, cikgu tunjukkan bagaimana jumlah ini berubah dan berkurang dari setiap aras trofik kepada aras trofik yang lain. Okey, daripada 100,000 kilokalori ini, pengeluar telah menyimpan sebanyak 10% di dalam ranting, daun, buah dan sebagainya. Dan menggunakan 90% daripada jumlah 100,000 kilokalori ini untuk respirasi, pembesaran dan juga perpeluhan. Okey, jadi dia hanya simpan 10%. Yang lainnya terbebas, ya, sebagai tenaga haba. Okey, seterusnya apabila pengguna primer yang berada di aras trofik yang kedua memakan pokok, ya, maka tenaga yang tersimpan dalam pokok tadi, dalam ranting, daun dan sebagainya berpindah kepada pengguna primer yang berada di aras trofik kedua. Maka pengguna primer hanya mendapat 10,000 kilokalori sahaja. Yang mana 10,000 kilokalori ini disimpan dalam daun, batang buah dan pokok, ya, ataupun pengeluar. Jadi 10,000 kilokalori ini pula digunakan oleh pengguna primer yang mana 10% disimpan di dalam badan dalam bentuk daging, ya. Dan 90% ini digunakan untuk bergerak, membesar, membiak, perpeluhan dan sebagainya yang membebaskan tenaga haba. Okey, jadi yang dia simpan hanya 10%. Jadi jumlah tenaga semakin berkurang, ya. Seterusnya ialah apabila pengguna
sekunder memakan pengguna primer, maka tenaga yang disimpan oleh pengguna primer berpindah kepada pengguna sekunder dengan jumlahnya semakin kecil iaitu 1000 kilokalori. Okay, 1000 kilokalori. Daripada 1000 kilokalori ini, pengguna sekunder telah pun menggunakan 10% untuk menyimpan di dalam badannya dan selebihnya iaitu 90% digunakan untuk bergerak, membesar, membiak, berpeluh dan berkumuh yang membebaskan tenaga haba. Jadi, tenaga semakin mengecil daripada 10,000 kepada 1,000. Seterusnya, apabila pengguna sekunder dimakan oleh pengguna tertier, tenaga daripada pengguna sekunder tadi yang hanya 10% berpindah kepada pengguna tertier iaitu 100 kilokalori sahaja. Okay. Jadi, pengguna tertier akan menggunakannya 10% untuk disimpan dalam badan dan selebihnya 90% digunakan untuk bergerak, membesar dan membiak. Okay. Begitu juga dengan perpeluhan dalam bentuk tenaga haba. Okay. Sebab itulah kenapa berlaku kehilangan tenaga dalam aras trofik. Okay. Ya, cikgu harap anak-anak telah faham yang mana amat senang bila kita perhatikan melalui piramid ini. Okey, seterusnya ialah cikgu jelaskan cikgu senaraikan 5 punca berlakunya kehilangan tenaga tadi dalam aras trofik yang mana yang telah digunakan oleh tumbuhan dan juga pengguna pengeluar dan juga pengguna dalam setiap aras yang mana daripada tenaga ini 90% telah digunakan untuk aktiviti ini perpeluhan, perkumuhan, pembesaran, pergerakan dan pembiakan dan membebaskannya dalam bentuk tenaga haba dan 10% lagi disimpan dalam badan pengeluar dan pengguna. Jadi cikgu harap anak-anak telah faham kenapa berlaku kehilangan tenaga dalam aras trofik. Puncanya ialah 5 ini perpeluhan, perkumuhan, pembesaran, pergerakan dan pembiakan. Baiklah anak-anak, cikgu tinggalkan dengan satu soalan yang boleh dibincang bersama dengan guru ataupun kawan-kawan iaitu jelaskan kesan terhadap aras trofik yang pertama apabila berlaku pertambahan jumlah pengguna di aras trofik yang ketiga. Jangan lupa subscribe, like dan share channel cikgu dan jumpa lagi dalam video cikgu yang akan datang. Bye comel-comel.